ni. Tapi yang jelasnya apa yang menanti kita di negeri akhirat ni benda payah belaka. Benda yang payah, yang susah belaka. Dia kau susah. Ni sebab kita ada dunia ni ya. Masa budak-budak senang, makan pun orang suap. Bergerak pun orang basuh deh. Senang kita masa budak. Tapi dah kau besar jadi kau susah. Mu kena kerja sendiri. Mu kena cari makan sendiri. Dak, mu kena duduk lain, tak duduk dengan orang tua dah. Dah kau besar. Lepas tu ada pula tanggungnya. Kau payah lagi. Maka persediaan mental dan fizikal kita perlu ada untuk kita berdepan dengan negeri akhirat yang menjanjikan 1001 kepayahan. Payahnya akhirat ini bermula dengan mati. Mati bukan benda gurau, payah. Nak mati ni nak habis homo. Oh payah belonjo terik, dok berdiri habis bulu homo. Ni sakit juga ya Allah. Sakit raja kepada segala sakit dia panggil. Mati-mati ni sakaratul maut adalah raja kepada segala sakit. Kita sakit gigi, nak hujung kuku pun tak layak. Ni sakit patah kaki, sakit gigi, sakit mata. Nak sakit ni dia tidak melumpuhkan tubuh kita. Maknanya sakit gigi tapi kaki boleh jalan mana-mana. Tak, sakit gaut tapi mata boleh tengok TV drama Korea. Tak, sakit perut, kau sakit ke apa kau makan boleh. Tapi ada satu sakit yang melumpuhkan semua fungsi tubuh. Dia sakit tu tak boleh buat gapo dah. Hatta nak gerak jari seputung pun tak boleh. Nak kelip mata pun sakit. Namanya sakaratul maut. Sakit nak mati. Jumpa kita ni belaka. Lepas pada orang kita dah. Yang hidup sedap sangat. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang menanti kita di akhirat ni benda yang payah belaka. Nak mati pun payah. Payah pula di alam kubur. Berdepan sorang-sorang dengan muka nakirnya. Muka nakir bukan jenis lembut. Dah, dia tak mari tanya, "Assalamualaikum Ustaz, YB ke apa?" Dah, yang mari jekuh lalu. Memang Allah Ta'ala ciptakan lagu tu perangai dia. Yang mari jekuh, tak kira dah kita ni Muslim ke, beriman ke, ataupun sebaliknya. Mari-mari rabbuka, tepik dalam kubur soda kita. Kita duduk atas dunia, anak tepik pun suruh tak sedap. Marah kita. Tapi dalam kubur dia mau tepik dengan gepanya Allahu Rabbi. Jumpa kita esok. Soal jawab kubur ni semua orang akan berdepan. Cumanya orang beriman dia boleh jawab so belaka. Tapi kita hak jenis ayam bulu balik ni lagu mana tuan-tuan sekalian. Benda akhirat ni benda tak nampak. Syurga neraka nampak tak nampak. Dosa pahala nampak tak nampak. Alam kubur nampak, alam mahsyar nampak tak nampak belaka. Ianya melibatkan keyakinan kita ni. Yakin kita ni. Dan kita yakin daripada keyakinan inilah membuahkan, menterjemahkan perilaku kita. Mu yakin beres. Mu tak yakin tak apa, nanti rasa. Tak lama kita ni 60-70 ya. Kita bukan umat zaman dulu. 1000 tahun, 500 tahun lama. Kita ni kat 60, 70, 40 mati pun ada. Alah, tak ada puas hidup atas dunia. Katanya pengarang kitab, alam barzakh, yakni alam kubur ni, adalah alam yang membatasi antara hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dia kata hidup di dunia dan hidup di akhirat. Akhirat ni kita hidup bukan mati. Tapi mati sebenarnya keadaan fizikal tubuh kita. Maknanya hancur, lebu, kurang makan kaulat, jadi baja, jadi tanah, belaka itulah mati sebenarnya. Tapi kita hidup ni dalam bentuk yang lain. Bentuk yang lain. Sebagaimana kita hidup dalam perut mak. Dalam perut mak mula kita hidup, bukan kita mati. Dalam perut mak ni, dalam perut orang tina ni, subhanallah, Allah Ta'ala boleh letak manusia. Kau besar. Kita hidup sana. Tapi kehidupan kita sana tak serupa dengan kita hidup atas dunia. Nak suruh faham alam barzakh ni lagu mana? Kita hidup dalam perut mak, kita makan ikut tali pusat,
no, nyawa kut tali pusat, duduk dalam air sok. Kehidupan yang berbeza sekali. Nak dibandingkan dengan hidup atas dunia. Maha suci Allah, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang peliknya, ada kehidupan di alam akhirat sana. Tak mustahil bagi Allah taala. Kuasa dia berlaku. No, hidupnya kita di alam barzakh ini dalam hidup yang sebenar. Cumanya juzuknya, no, caranya lagu lain. Tubuh badan hanya celebur dah. Ni, tapi kita tetap hidup. Tubuh badan ni tuan-tuan sekalian, umpamanya kelosong lah. Kalau orang beli nasi belau kelosong, bekah. Bekah ni, no, suatu masa akan binasa. Orang nak ke apa? Orang tak suka bekah. Orang tak suka kelosong. Orang nak ke benda dalam tu. Acar ke, ikan air ke, ni, nasi kabu ke, hot dalam tu orang nak makan. Tak. Yang keduanya, kita nak faham alam barzakh ni lagu mana. Ni mudah je. Iaitu sebagaimana kita mimpi. Kita mimpi, kita ngigah. No. Ngigah ni orang panggil mainan tidur. Ni kita ngigah ni, kita di alam mimpi tu siapa dia? Kita juga. Pahala terlebih tidur tu siapa dia? Kita juga. Tapi alam yang lain, nama dia alam mimpi dia panggil. Nak pergi Kuala Lumpur lah, ni, pergi terjun sungai lah, basuh habis berjeruk. Basuh tu bahaya. Takut-takut sedar-sedar berjeruk atas kaki. Ni, kalau ngigal kata, kecing sini lah, tak apa, kecing sini lah. Ataupun mandi sini lah, tak apa. Bahaya tu. Firasat dia bahaya. Sebab ke dia? Sebab kita nak kecing doa, kalau beru kecing habis. Dengan lembek-lembek ke apa. Ada salah kan. Tak. Jadi kita ngigal ni dengan kehidupan kita sebenarnya dia berbeza. Alam yang berbeza. Begitulah dinyatakan sebagai alam barzakh. Dia ada tabir yang membatasi hidup di dunia dan hidup di akhirat. Cuba tabir ni ya, ni tabir ni. Di sana tabir tu ada kehidupan, ada retina. Lain ni ada kejahatan. Nak tengok tak boleh, tak nampak. Kena singkapkan tabir. Selok tabir baru nampak. Dia. Jadi sebelum mengalami hidup di akhirat yang serba kekal abadi, seseorang itu perlu menjalani hidup di alam barzakh. Kehidupan di alam barzakh cukup memayahkan. Sebagaimana kita hidup dalam perut mak, payah. Rokok gitu ni, nak belonyo terik pun payah tak boleh. Kadang-kadang tendang perut mak. Payah. Tapi payah tak apalah sebab kita kecil lagi masa tu. Tapi ini berbeza. Kita mari dah ke dunia, kita kenal dah harta, boleh belonjo terik, boleh berjalan, boleh beronggah, boleh saing, boleh kau-kau ni. Tiba-tiba masuk tempat sepik pula. Dia berasa lagu lain. Sebab kita dah biasa dengan tempat luah ke apa, masuk tempat sepik pula, kita rasa azab dia, susah dia. Tapi kalau kita mari tempat sepik dah, pergi tempat sepik pula, tak apa. Ni, supaya orang minum rumah. Nak duduk rumah sewa hak sepik. Sepik rumah sewa ni tak tahan banjir semua. Mindah cari-cari jumpa rumah sewa hak sepik juga. Tak apa, dia boleh terima. Kalau luas sikit pun dia suka dah. Ni. Tapi kalau orang hak tak biasa tuan-tuan sekalian, mari tempat rumah hak sadah. Nak beronggak kata beronggak kat ni, tiba-tiba duduk rumah kecil. Ni, nak letak barang pun tak pandai. Masalah belaka. Begitu juga hidup kita di alam barzakh nanti. Cuba ngoyak kata sebentar. Ni, ngoyak gini boleh pahala. Kalau duk ngoyak ke pitih, ngoyak ke gawe lama sampai gitu boleh dosa. Ni, ngoyak kata pagi ni, nak lagu mana aku dalam kubur esok Nak terbujur kaku seorang diri. Nak tak ada saing, tak ada anak-anak, tak ada harta, tak ada pitih, tak ada belaka. Nak ngadak dalam kubur seorang-seorang ngadak kiblat, jumpa dengan Allah Taala. Tak suruh gerung kau tak suruh takut kau. Sebab tu ubat yang paling berkesan kepada hati kita yang agah, yang payah nak amal ibadat, yang betul dengan orang ni, yang ego dengan orang ni, ubat dia paling mujarab kepada dia, pergi tengok kubur.
Gi tengok kubur, gi tengok orang mati, gi tengok orang semayang mayat, kau gapo kau, gi tengok mayat. Ni ubat yang paling mujarab. Siapa-siapa tak dengar kata dia ni suruh culah semayang pegapo jayalah mana, maka itulah ubat dia. Hamba tengok orang hamba ni sepupu ke apa, dia sampai muda mula nakab dak, tapi lah ni jadi orang lah. Nak cerita sampai dulu nakab dia ni game derak gapo ni balah gocoh orang tu, dia ambil bersikap orang yang pinjam tapi dia kejual kat orang. Sampai dulu nak kan ni ayah ngamuk ni penipal dah, tak ngepek tak marah, jenis babi dia ni. Ni maka suatu masa ayah dia ni ngepek marah, dia curi ke apa dia tak ingat dah. Ni rumah dekat dengan rumah kita, tahu lah ceritanya. Geger sama dia anak sulung. Ni suatu masa ayah dia ni ngamuk ni, pegang dia ni betul kat rumah hamba tu, terdekat sangat juga, dia jauh sikit lah. Ada kubur orang kampung lah. Dok, kat tepi kubur tu ada pokok terajang. Gak ayah dia gak hamba pergi letak situ, ikat dengan tali lembu. Belik ikat dengan tali lembu. Dok, tinggal daripada ngorek sampai ke pukul 12 malam. Nya topik melolong pergi lah jadi. Apa kau demam dah 3 hari. Dok, mak ngayuh ni sayang. Dok, mak ngayuh balas pula. Nak mampu anak orang ni. Dok, sayang. Tapi nak didik. Kita ambil atas kubur. Atas kubur, tepi kubur. Dok, pukul 12 bagi ambil. Ni alhamdulillah lepas pada tu kena selalu. Demam 2-3 hari tu, dok. Jadi lain dah. Ni kenapa dia tengok kubur ni? Ubat yang paling mujarab. Nah, kita lah ni kalau ada anak-anak buah anak tamak tu kubur, tapi tak ada dua lekok, orang ribut polis lalu dah. Lah ni bahaya lah ni. Piak anak pun tak boleh lah ni. Belik dunia lah ni. Nah. Jadi mempercayai tentang adanya alam ini, yakni alam kubur ini adalah salah satu daripada rukun iman. Kita tengok rukun iman nekara tu. No, ada tak percaya kepada beriman kepada alam kubur ada? Tak ada. Tapi yang adanya percaya kepada hari akhirat. Nak ayatnya alam kubur ni termasuk dalam akhirat belaka. Kena percaya. Kalau tak percaya tak sempurna iman. Kena percaya, kena yakin. Dan Allah Ta'ala telah hantar banyak tanda-tanda kepada kita bahawa alam kubur ni alam yang ada, yang jelas ada. Ni Allah Ta'ala banyak bagi alamat-alamat tanda-tanda. Yang pertamanya ada batu nisan. No, yang keduanya ada tanah perkuburan. Kalau batu nisan tak ada, tanah perkuburan tak ada, mungkin kita kata, mana kubur tak ada. Ataupun tak ada orang mati. Tapi dalam Quran jelas dua ayat orang mati. Tiba-tiba tak ada orang mati. No, tak ada seorang habuk orang mati. Mungkin kita boleh kata, benda ni ya Allah kau tak. Tapi benda ni ada sama. Pakuana mak ayah mati, adik-beradik mati, pak saudara mati, tok tua mati, jiran-jiran mati, lepas orang lepas orang. No, orang mati pun ada sama kampung kita. Ada mati accident, ada mati dengan demam, ada mati dengan beranak, ada macam-macam jenis mati. 1001 sebab yang menyebabkan manusia itu boleh mati. No. Mati, lepas tu ada kubur pula. Dan kita juga ada tanda-tanda yang kita ni akan binasa, akan mati. Antaranya kita ni semakin tua. Ni antaranya rambut uban putih di atas kepala. Pakai bulu tiuk berubah dah. Kita pun selalu sakit, selalu demam. Ke jantung lah, ke buah pinggang lah, ke darah tinggi lah. Ini tanda-tanda. Tanda-tanda yang kita ni akan menyusuli mak dengan ayah kita pas dalam kubur. Tanda-tanda yang kita ni akan binasa juga. Pada manusia itu ada expired date dia. Ni, ada tarikh luput dia. Tak siapa tarikh luput tak apa lagi yang nak terjun mana pun. Dia siapa tarikh luput kat nak guna. Ni. Jadi terlalu banyak dalil. Dalil yang terlalu banyak dalil yang membicarakan berkaitan dengan alam kubur. Keadaan sebenarnya hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
dan orang yang telah pergi sana. Siapa dia? Mak ayah kita. Hanya mereka yang tahu bagaimana kehidupan dalam kubur yang sebenarnya. Tapi tahu, tengok, tak boleh nak royak. Oh, ni payah ni. Payah benda lagu ni. Ni, Allah Ta'ala tak boleh royak. Hatta mari ikut dalam mimpi pun tak boleh. Tak boleh. Allah Ta'ala tak izinkan. Tidak kata mari mayan lah. Mak kena katuk dari kubur ni. Tak ada. Ni Allah Ta'ala tak izinkan. Ni tengok suatu benda boleh jamuh, boleh rasa, tapi tak boleh royak ke orang. Kita seorang yang tahu. Alam kubur ni berbeza, tuan-tuan. Walaupun ada orang satu liang, 4 orang mati, apa kasar liang belakang kamu, kubur besar. Tapi alamnya berbeza belakang. Hak ni lagu lain, hak ni lagu lain, hak ni lagu lain. Kita tak tahu apa yang berlaku kepada bini kita. Bini kita pun tak tahu apa yang berlaku kepada kita dan sebaliknya. Dia alam yang lain-lain. Ni keadaan yang lain-lain. Apabila kita mati dan ruh kita keluar daripada jasad, maka ruh tersebut akan berada di alam barzakh. Ni cerita perjalanan ruh. Perjalanan ruh. Kita ni mati. Kalau kita ni orang beriman, apabila kita mati, apabila kita nak mati, sakaratul maut, ni datanglah malaikat maut Israel mencabut nyawa kita. Tapi Israel ni datang dengan sebaik-baik rupa. Sebaik-baik rupa, dengan rupa yang comel, dengan pakaian yang comel, dengan bau yang sedap. Kita tengok keadaan ni kita tahu lalu yang kita ni akan mendapat balasan yang baik daripada Allah Ta'ala. Mati ni pengukur dia. Orang putih panggil benchmark. Mati-mati ni. Mati-mati ni pengukur. Kalau mati molek, lah depan ni molek belakang, insya-Allah. Tapi kalau mati ni dengan tak molek, su'ul khatimah, ya Rabbi, lah depan ni kau payah. Ni pasport mati ni. Kalau pasport nak boleh kocok ni, mau tengok perhati pakar dalam beg demo selokar ke apa, lah depan ni kau payah. Tapi kalau pasport pun tocok, medai ni kata, kap, jalan, tocok pun pasport. Besoknya dok, lah depan ni mudah. Mana kita ni orang ada nama dah. Mati ni. Jadi tuan-tuan sekalian, keadaan ruh itu berdasarkan bagaimana amalan dia atas dunia. Saat malaikat maut mari ambil nyawa kita, sekiranya kita ni orang beriman, dia akan buat rupa sebagai manusia, yang cukup tampan. Comel, bau sedap, baju pun baju putih comel. Dia mari set-set dia ramai. Malaikat maut ni ketua dia. Dia ada anak-anak buah dia ramai. Mari duduk cokoh kat kita, menyampaikan salam kepada kita. Assalamualaikum abang mak. Assalamualaikum abang no. Abang no lain bukan abang no sini. Contohnya menyampaikan beralu kecek. Kita pun jawab salam. Kita pun kata gua janji pukul 9. Ni 9.30 lagi. Sombak raya jen ni. Contohnya tak sabarnya kita nak mati. Kenapa? Kerana kita orang beriman. Maka dibentangkan kepada kita bekah kau tapuai, kau lonjok kau daripada syurga untuk bubuh ruh kita. Dan datanglah bidadari sebagai mu'andah. Apabila keluarnya ruh tadi dihias sebagaimana pengantin baru. Hak tubuh muskara, hak tubuh boleh cubuh bedok gapo ni. Perumpamaannya lagu tu lah. Mereka layan dengan molek. Dibentangkan permaidani kepada kita, jalan straight menuju ke syurga. Maka keluarnya ruh kita tadi dengan semerbuk harum. Ni cerita orang beriman ni. Orang yang tak pakar kat sebalik tu lah. Keluarnya ruh tadi dengan semerbuk harum. Wang bau pakak malaikat hak mana ada tu pakak mengucap syukur kepada Allah Ta'ala belaka. Syukur cara. Supaya kita cara orang mati hak molek. Orang mati molek kan? Nak basuh pun mudah. Nak kapan pun mudah, hukum kat jodoh selalu. Setengah orang 2-3-4 kali hukum tak kena lagi. Baru ni sekali hamba. Waktu turun dalam kubur tu nampak
Ukur dah. Orang kata ukur dah macam mayat dia ni. Tubuh dia ni. Turun-turun. Kaki kena lipat sikit. Tak boleh lagu ni yang kata. Tak ada yang mak. Korek kat bawah. Korek nak suruh belunjuk sikit. Nak ayatnya payuh. Payuh. Ni. Begitulah keadaannya. Maka roh tadi mula-mula keluar ni, roh ni akan berada di mana? Roh akan ada di sekitar rumah. Roh ni mula-mula keluar, dia kemama dipanggil. Sebab kita bangun tidur tak, bangun tidur ni kita kemama. Bukan bangun tidur gaguh mandi lalu tak. Kita kemama dulu. Duduk mana ni? Rasa tidur kepala kau ni, tengok-tengok kepala duduk lenu. Tidur buah ke? Maknanya 2-3 detik tu kita kemama lagi. Begitulah keadaan ruh. Mula-mula keluar daripada jasad, dia tengah kemama. Apa ni aku tu, aku juga. Tak, dia nampak bini dia, anak dia, dia nampak saing sahabat duk mari, duk baca Yasin ke apa. Dia nampak belakang. Demi Allah, kita akan nampak belakang. Ni. Kemudian sudah solirah ke apa, tak, maka kita ni akan dibawa naik ke langit oleh malaikat. Malaikat ini akan mengiringi kita naik ke langit. Langit yang pertama, malaikat penjaga langit akan bertanya, siapa dia ni mari ramai-ramai ni? Membawa siapa dia ni? Dia puas sama-sama dia. Ni, hak ni berkata, orang juruh ni maya band tertinggal. Kuliah pun raja dengar gapo ni. Orang juruh ni tak deraka kau tu lelaki gapo ni. Tak. Maka penjaga langit pun buka pintu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mari masuk. Sila. Dok. Lepas tu penduduk langit pun pakat duk puji belakang kita. Supaya kita pergi rumah anak beranak, mau waris-waris. Kak kita masuk kau tu, kau itu tu, hak mana ada cokok ni, semak lah ni lama tak jumpa. Segala ni lah. Pakat duk puji belakang. Lagu mana perasaan kita? Suka kita. Ni langit yang pertama baru. Belum langit kedua, langit ketiga, sampai 7 lapis, sampai ke Sidratul Muntaha, sehingga sana Allah Subhanahu wa taala. Ni, maka Allah Taala akan tanya kepada malaikat. Walaupun Allah Taala tahu dah, dia tanya, "Membawa siapa dia ni, wahai hamba-Ku?" "Ya Allah, aku bawa hamba-Mu yang juruh ni atas dunia, nama si fulan bin si fulan. Mari, aku nak tengok dia, aku nak jumpa dengan dia, tak sabar nak jumpa." Orang beriman, tuan-tuan, orang juruh ni biasanya mati awal. Sebab apa mati awal? Sebab Allah tak sabar nak jumpa dengan dia. Dan dia pun tak sabar nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Hak penyomong ni siapa biasanya? Orang zalim, orang amalan tak ada ni biasanya penyomong. Pok kita mu ni penyomong. Kenapa penyomongnya? No. Bukan bermakna Allah Ta'ala tak sejumpa, tak. Allah Ta'ala nak beri peluang kepada kita bertaubat. Allah Ta'ala nak suruh kita ni buat banyak lagi amal ibadat. Buat misalnya orang lain 10 tahun, no, boleh buat rumah, boleh beli kereta, boleh beli bini, boleh menikah gapo 10 tahun kerja. Ada orang kerja sampai ke 50 tahun kerja baru boleh buat rumah. Ni begitulah. Ni orang soleh ni tuan-tuan sekalian, dia tak sabar nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ni sebab tu kebanyakan orang soleh tu guru mati awal. Tapi orang zalim biasanya lagu mana? Panjang mau tengok Firaun. Firaun ni mengikut satu riwayat tak pernah sakit. Tak pernah sakit. Walaupun makan macam-macam tak pernah sakit. Sakit demam gitu ya. Tak ada nyakit dia. Mati dia kenapa? Mati dia ditelan air laut. Mati dia ditelan oleh bumi. Bukan sebab mati kerana penyakit. Ni umur panjang jangan sedap sangat. Umur panjang ni maknanya Allah Ta'ala nak beri peluang kepada kita bertaubat.